Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, ustaz-ustaz, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan rezeki untuk berada di dalam bulan Ramadan. Dan kita masih lagi berusaha mencari satu malam yang dinamakan sebagai Al-Qadar, malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merezekikan kita untuk dapat bertemu dengan malam ini dengan kita menghidupkan dengan ibadah, insya-Allah. Insya-Allah hari ini saya cuba nak memberikan sedikit pengisian dalam tajuk yang diberikan pada saya oleh pihak masjid adalah untuk kita nak cerita sikit tafsir ayat yang ke-60 ke-70 daripada suratul Kahf. Bagi saya apa yang dibuat ini merupakan satu usaha yang baik. Sebelum ini kalau waktu siang kita bincang tentang tafsir surah Al-Mu'minun. Malam kita baca ataupun kita cuba untuk memahami tafsir daripada suratul Kahf, yang mana dua surah ini merupakan surah yang biasa dibaca oleh orang-orang mukmin, terutamanya pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca suratul Kahf. Jadi bila kita baca, paling tidak lepas ni kita diberikan sedikit kefahaman apa yang kita baca. Bukan hanya sekadar baca, tetapi baca dan cuba menghayatinya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-60, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ini ayat yang ke-60 yang bermaksud, dan ingatlah ketika mana Musa berkata kepada seorang lelaki yang mengiringinya, la abrah, aku tidak akan meninggalkan perjalanan ini, aku tak akan berhenti, aku tak akan stop sehingga aku sampai di satu tempat yang mana tempat itu merupakan pertemuan di antara dua laut, ataupun aku akan jalan terus selama bertahun-tahun. Ayat ni, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, menceritakan tentang kisah yang berlaku di antara Nabi Musa bersama dengan seorang teman lelakinya, maksudnya seorang pengiringnya. Seorang pengiringnya yang mana perjalanan mereka ini nak mencari seorang lelaki yang saleh. Cuma ada seorang hukama, nama dia Nauf Al-Bikali. Dia membangkitkan satu pandangan yang mengatakan Musa dalam ayat ni bukan Musa yang dikenali oleh orang Islam, iaitu Musa daripada kalangan Bani Israel. Dia kata ni Musa lain. Ni Musa lain, dia kata. Pandangan yang diutarakan oleh Nauf ini ditanyakan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, yang namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, kadzaba aduwullah. Pandangan ini pandangan yang tak benar, pandangan ini pandangan yang salah. Sebenarnya Musa yang dimaksudkan dalam ayat ni memang betul-betul Nabi Musa. Kerana apa? Kerana ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Al-Bukhari,
Tuan-tuan nanti buka dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Ilm, dalam kitab membicarakan tentang kepentingan ilmu, Imam Bukhari bawa satu riwayat bercerita tentang kenapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa ni untuk cari lelaki saleh ni. Dikatakan dalam riwayat itu, Nabi Musa ditanya oleh seorang lelaki daripada kalangan umat dia. Bila lelaki itu tanya Nabi Musa, siapakah yang lebih tahu tentang urusan agama daripada kalangan manusia ni? Nabi Musa mengatakan, akulah yang lebih tahu. Jawapan Nabi Musa ni adalah berdasarkan kepada apa yang dia tahu. Bukan bermakna Nabi Musa ni nak bongkak. Tak, sebab dia Nabi. Dia Nabi, dah tentulah dia lebih tahu. Zaman tu takkan umat dia lebih pandai daripada dia pula. Dari sudut dalam ilmu agama kan. Sehinggalah Nabi Musa itu ditegur oleh Allah Azza wa Jalla kerana pengetahuan Nabi Musa dalam masalah ini tidak seperti mana hakikat yang ada di dalam realiti pada masa tu. Sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa untuk pergi berjumpa dengan satu orang lelaki. Dalam ayat ni tak disebut nama dia, tetapi dalam hadis disebut nama dia adalah Nabi Allah Khadir ataupun Khidir. Ya, yang mana kedua-dua Musa dan juga Khidir ni adalah manusia yang mempunyai ilmu, tetapi Nabi Musa ada mempunyai satu, orang kata apa, perkara yang diketahui oleh Khidir ataupun Khadir tetapi tak diketahui oleh Musa. Baik. Jadi sebab itu Nabi Musa keluar. Dia keluar bersama dengan satu orang teman, dan teman ini bernama Yusha bin Nun. Dan dia kata kepada Yusha, aku tidak akan berhenti sehingga aku sampai di satu kawasan pertemuan di antara dua laut. Kerana di situlah dikatakan tempat mereka akan bertemu. Ataupun aku akan jalan selama bertahun-tahun. Ulama tafsir berbeza pendapat, di manakah lokasi tempat bertemunya dua laut tu. Ada yang kata tempat pertemuan dua laut tu Laut Parsi dan juga Laut Rom yang bertemu. Ada yang kata hujung dekat kawasan Tanjah ataupun Tangier. Saya baru balik daripada Morocco, saya pergilah tempat tu, Tangier, yang mana kawasan tu tempat di mana Allah Azza wa Jalla jadikan pemisah di antara Laut Mediterranean dengan Lautan Atlantik. Memang nampak dia macam ada barrier. Subhanallah. Memang nampak kan? Ada yang kata tempat tu, ada yang kata tempat yang lain, ada yang kata di Azerbaijan dan sebagainya. Banyak pandangan. Sehingga Syekh Syanqiti dalam kitab di Adwa'ul Bayan mengatakan, usaha-usaha untuk menentukan tempat ini tidaklah didasari dengan dalil yang sahih, melainkan hanyalah bersumberkan kepada sama ada Israiliyat ataupun ijtihadat ulama-ulama tafsir. Yang penting bukan kita nak tahu lokasi itu, kita nak cuba ambil manfaat daripada kisah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika mana mereka berdua sampai di tempat pertemuan di antara dua laut tu, mereka terlupa tentang urusan ikan mereka. Dalam riwayat Bukhari, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa untuk bawa ikan. Dan ikan tu disimpan dalam satu bekas, sehingga Allah Ta'ala kata kalau ikan tu hilang ataupun ikan tu keluar daripada bekas tu, itulah tempat yang kamu akan bertemu dengan seorang lelaki yang aku perintahkan kamu untuk jumpa dia. Cuma dalam ayat ni disandarkan lupa tu pada Musa dan juga Yusha. Nasiya, dia ada alif kat situ.
Siapa belajar bahasa Arab dia tahulah, untuk musanna. Kedua, mereka terlupa tentang urusan ikan mereka. Ya. Dan ikan tu fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ikan tu terjun balik dalam laut dan masuk dalam air. Cuma para ulama tafsir ada beza sikitlah. Kesan tempat ikan tu lalu, ada yang kata air tu menjadi batu, ada yang kata air tu tak bertemu balik bila ikan lalu. Tapi ayat ni kata dua-dua lupa. Sebenarnya kalau kita baca ayat yang berikutnya, yang lupa adalah Yusha. Yang lupa adalah Yusha. Baik. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Ketika mana mereka melepasi, melangkaui kawasan tersebut, maka Nabi Musa pun kata kepada pengiring lelaki itu, iaitu Yusha, atina ghada'ana, bawakan kepada kita ni, keluarkan pada kita ni, datangkan pada kita ghada'ana, makanan kita. Bawa makanan kita, makan tengah hari. Orang Arab ni makan tengah hari dengan makan malam dibezakan nama. Ghada makan tengah hari ya. Kalau makan malam asyak. Kan? Macam orang putih lah, lunch dengan dinner kan. Kita buh nama kat belakang lah, makan tengah hari, makan malam, senang cerita. Baik. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kerana kita telah mengalami dalam perjalanan kita ini, kita dah rasa penat dah. Nasaba, rasa penat. Nak menunjukkan perjalanan ni bukan perjalanan yang dekat lah. Perjalanan ni perjalanan jauh. Sehingga Nabi Musa rasa penat. Kemudian, ketika mana Nabi Musa minta untuk dikeluarkan makanan, qala ara'aita idza awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihi illa asy-syaitan an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan berlakunya keajaiban sehingga Yusha kata, dia kata, tahukah kamu ketika mana kita sedang meletakkan badan kita di batu tersebut, iaitu batu tempat kita baring tadi ni, aku terlupa tentang urusan ikan tu, sehinggalah aku tak teringat nak bagi tahu kau, tapi tak ada benda yang menjadikan aku lupa ni melainkan syaitan. Dan ikan ni dia hidup balik, dia masuk dalam laut. Kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir, macam tafsir Tabari, antara tafsir juga tafsir Ruhul Ma'ani, dia orang ada bahas sikit lah ikan ni. Tapi riwayat ni bukan datang daripada Nabi ya. Bukan datang daripada Nabi SAW. Ada yang kata mereka pernah jumpa ikan. Keturunan ikan lah, bukan ikan tu. Keturunan ikan tu. Ada orang kata ikan sebelah. Kita panggil ikan apa kat sini? Ikan sebelah kan? Betul ke ikan sebelah tu keturunan tu? Berdasarkan cerita-cerita ulama-ulama tafsir, mereka waktu mencerita sifat-sifat tu pun, sifat ikan tu pun dia orang cerita berbeza-beza. Tapi yang dia orang pasti, kepala tinggal sebelah. Kalau tanya saya, pengarang kitab tafsir Alusi, dia mengatakan, wallahu alam, dia tak pernah tengok lah. Kita pun tak tahu, betul ke ikan sebelah tu memang datang pada peristiwa tu, kita pun tak tahu. Wallahu alam, hanya Allah Ta'ala lebih tahu. Cuma keajaiban ni berlaku lah. Okey. Jadi, qala dhalika ma kunna nabgh. Kata Nabi Musa, tempat tu lah yang kita duk cari. Tempat tu lah tujuan kita sebenarnya. Fartadda ala atharihi ma qasasa. Kemudian mereka pun patah balik. Cari balik tempat di mana mereka lalu tadi. Berkemungkinan laluan mereka ni bukan laluan biasa. Laluan mereka ni laluan yang tak orang lalu. Jadi orang terpaksa tengok balik tapak kaki diorang.
untuk diorang kembali balik ke tempat tu. Tempat di mana ikan tu hidup balik. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kedua mereka tiba-tiba bila patah balik, pergi balik tempat di mana ikan tu hidup balik, masuk balik dalam laut, mereka dapati ada seorang lelaki. Ada seorang lelaki daripada kalangan hamba Allah yang mana kami telah berikan kepadanya rahmat di sisi kami, dan kami telah memberikan ilmu kepada dia daripada sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami berikan, kami ajarkan dia ilmu daripada sisi kami. Kat sinilah timbulnya ilmu ladunni. Sebab dia ada kisah ni. Nanti Nabi Musa akan ikut ni, Nabi Khadir ni. Dia akan ikut benda-benda pelik yang Khadir dok buat. Nabi Musa dok tanya. Walaupun sebenarnya dia dah janji tak nak tanya, tapi tak sabar. Orang tak boleh tahan. Ditanya juga. Dikatakan oleh sebahagian, bukan semua, oleh sebahagian ahli-ahli batil, dia kata ni ilmu laduni yang Allah Ta'ala bukan hanya bagi pada Khadir, tetapi bagi juga kepada wali-wali. Jadi sebab tu kalau wali buat apa pun benda pelik-pelik, jangan tanya, tu ilmu laduni. Kita kata ilmu laduni ni, pertama yang Allah beri kepada Nabi Khadir ataupun Nabi Khidir ni, dia termasuk dalam wahyu. Kerana menurut pendapat yang sahih, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, Khadir adalah Nabi. Sebab apa? Sebab dia buat benda yang menyalahi syariat pada zahir. Dia buat benda merosakkan harta orang. Benda tu salah dari sudut syariat yang zahir, tapi dia buat tu, dan dia bagi tahu, wa ma fa'altuhu an amri. Aku bukan buat tu kerana aku yang nak buat, tetapi kerana adanya wahyu daripada Allah. Jadi apa yang Allah Ta'ala bagi pada Khadir adalah wahyu. Jadi kita tak bolehlah nak dakwa saya buat benda yang menyalahi syariat kerana saya ni dah sampai tahap wali macam Khidir juga. Ini benda yang batil. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi menukilkan pandangan gurunya Abu Abbas. Dia kata pada zaman dia sudah muncul orang yang mendakwa dia tak terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khadir tidak terikat dengan syariat Nabi Musa. Sehingga kan kata Abu Abbas, sesiapa yang mendakwa dengan dakwaan seperti ini, maka dia telah terkeluar daripada Islam. Kerana dia mendakwa diri dia dapat satu ilmu dan dia meletakkan diri dia pada tahap Nabi, sehingga boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang jelas, "Lau kana Musa hayyan la yas'ahu illa ayyatba'ani." Atau kama qala, kalaulah Musa tu masih hidup, tidak ada ruang bagi Musa melainkan hanyalah mesti mengikut aku, yakni mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu bila Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, ada sebahagian orang persoal, dia kata dah Nabi Isa turun di akhir zaman, Nabi Isa lah Nabi tak akhir. Sepatutnya, sebab Nabi Muhammad dah wafat dah. Nabi Isa dah wafat ke belum? Nabi Isa belum wafat, dia akan turun di akhir zaman. Jadi dia turun tu maka dia lah Nabi tak akhir. Kita kata tak, bukan dia Nabi tak akhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap dipanggil sebagai khatimul anbiya, penutup segala nabi. Dah tu Nabi Isa turun buat apa? Nabi Isa turun bukan nak mengajarkan syariatnya. Sebab tu Nabi Isa turun, dia masih lagi mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu dalam peristiwa bila Nabi Isa turun tu, dia tetap mendahulukan pemimpin orang Islam untuk menjadi imam di dalam salat, sebagai satu isyarat bahawasanya dia turun bukan untuk mengajar syariatnya, tetapi untuk menyelesaikan misinya,
membunuh Dajjal. Membunuh Al-Masih Ad-Dajjal yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan pada dia. Okey. Jadi siapa yang dakwa dia boleh keluar daripada syariat Muhammad seperti mana Khidir tak ikut syariat Nabi Musa, maka dia terkeluar daripada agama, terkeluar daripada Islam. Tak ada orang yang ada ruang untuk keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak, senanglah. Habis itu macam mana Khidir boleh keluar? Kerana syariat itu berbeza. Syariat Nabi Musa Allah Ta'ala turunkan kepada manusia yang tertentu, kaum yang tertentu, kepada Bani Israel, yang tidak menyeluruh kepada keseluruhan kaum yang ada pada ketika itu. Berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'istu ilan nasi kafah, dalam riwayat menyebut, aku diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada semua manusia. Jadi sebab itu kita Melayu yang bukan Arab pun, kita masih lagi terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi adakah bermakna Islam menolak, tolak terus ilmu yang datang melalui ilham? Kita kata tak. Cuma kita seimbang. Kita tak terlalu melampau dalam menerima ilham orang-orang saleh, dan kita juga tidak cuai dalam mengabaikan ilham orang saleh. Kerana dalam hadis Nabi SAW ada bercerita tentang ilham Umar, yang mana telahan-telahan Umar ni tepat. Yang Nabi sebut Umar sebagai muhaddas. Ilham dia tu ada kalanya tepat. Ini dipanggil sebagai ilham orang saleh, yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu kelebihan. Seperti mana Allah Azza wa Jalla memberikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman. Ketika mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berhukum tentang satu kes yang sama. Allah memberi faham kepada Nabi Sulaiman, Allah memberi ilham kepada Nabi Sulaiman. Cuma ilham orang saleh ni tidak diberikan kekuatan hujah. Tak boleh nak menetapkan satu-satu hukum syarak semata-mata dengan ilham, tak boleh. Kerana dia bukan datang daripada wahyu. Tapi dia boleh dijadikan sebagai panduan. Panduan saja boleh. Tapi nak jadikan sebagai hujah dalam agama, nak menetapkan satu hukum, tak boleh. Itu tidak dibenarkan. Baik. Qala lahu Musa. Musa berkata, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Dia kata, Musa berkata kepadanya, dalam riwayat hadis disebut waktu Nabi Musa jumpa dia tu, Khidir ni dia sedang menutup badan dia dengan kain. Nabi Musa pun sebut, Nabi Musa kata, boleh tak aku ikut kamu, tapi dengan syarat engkau ajar kepadaku daripada apa yang Allah ajar kepadamu, yang mana aku nak jadikan ilmu tu sebagai petunjuk untuk aku. Dia minta elok-elok. Dia minta elok-elok. Ini orang kata apa? Budaya muta'allim, budaya orang yang belajar. Minta daripada tok guru dengan beradab. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Khadir, sesungguhnya engkau ni wahai Musa confirm tak akan boleh sabar untuk belajar dengan aku. Kau tak akan sabar untuk belajar bersama aku. Macam mana Khadir tahu? Mungkin datang wahyu pada dia, ataupun mungkin dia berdasarkan pengalaman dia, orang-orang yang belajar dengan dia tak tahan nak tanya cepat. Okey. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Kata Khadir, dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang kau tak tahu, yang kau tak menguasainya, yang datang hanya pada aku wahyu itu. Kemudian kata Musa, qala satajiduni insya'allahu sabira
wala a'si laka amra. Kata Nabi Musa, engkau akan dapati, insya-Allah engkau akan dapati, jika Allah Ta'ala izinkan, jika Allah Ta'ala kehendaki, aku ni termasuk dalam kalangan orang sabar, dan aku akan usaha untuk tidak akan bantah, tidak akan ingkari apa yang kau buat ataupun apa saja arahan kau. Apa saja perkara yang kau buat, aku tak akan bantah, aku tak akan ingkari. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Kata Khadir, dia kata kepada Nabi Musa, sekiranya kau ikut aku, maka jangan kau bertanya kepadaku apa pun yang aku buat, sehingga aku sendiri yang cerita. Ini ayat yang ke-60 hingga ke-70. Okey. Lepas tu barulah mereka berjalan. Jadi dia ada perjanjian dia tu. Apa faedah yang kita boleh ambil daripada kisah ini? Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kisah ni membuktikan tentang kepada kita tentang kepentingan hadis Nabi SAW. Yang mana di dalam ayat Quran ni Allah Ta'ala tak cerita pun nama hamba yang Nabi Musa pergi cari, sehingga datangnya hadis, dan hadislah yang menceritakan. Itu satu. Yang keduanya, ayat Quran ni tak cerita kenapa Nabi Musa nak pergi jumpa dia, sehingga hadis memperincikan. Itu yang pertama. Jadi nak faham Quran ataupun nak mengamalkan Quran, tak mungkin dengan kita menolak hadis Nabi SAW. Sebab sekarang ni ada golongan yang gelar diri mereka itu Quranis, hanya pakai Quran. Tapi macam mana nak pakai Quran, nak faham Quran kalau hadis tak pakai? Sedangkan di dalam Quran disuruh kita ni untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Okey. Taat kepada Rasul tu masuk hadis lah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa ni tuan-tuan, dari sudut kedudukan dia dalam dunia lebih tinggi daripada Khidir. Itu yang kita tahulah. Sebab Nabi Musa pengikut dia ramai. Dia dah bawa dengan Allah Ta'ala, berikan dia pengaruh kepada Bani Israel. Tapi Allah Ta'ala nak buktikan kepada Musa, kemuliaan insan bukan hanya pada kedudukan dunia, tetapi kepada ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan dengan ilmu. Jadi sebab itu dia mencari ilmu. Jadi kita kalau nak muliakan diri di sisi Allah, kita perlu ada ilmu. Kita perlu ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita mungkin terlanggar benda-benda yang kita tak sedar. Macam Tok Imam baca sedap. Bukan Tok Imam sinilah, Tok Imam lain lah. Baca sedap sungguh. Orang pun tegur, Masya Allah Pak Imam, sedap baca Quran. Nanti esok datang lagi, Pak Imam pun kata, sedap, Alhamdulillah. Itu belum ambil uduk lagi. Kalau ambil uduk lagi sedap. Dia tak tahu solat kena ambil uduk. Yang ketiga, disyariatkan untuk, kalau kita nak bermusafir, disyariatkan kita untuk ada teman. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdah, ma a'lam ma sara rakib bilail wahdah." Hadis Bukhari. Kalaulah manusia tahu apa yang aku tahu, bahayanya bermusafir seorang diri pada waktu malam, tidak akan ada orang yang berjalan menunggang pada waktu malam seorang-seorang dia. Cuma hadis ni kita kena faham by konteks lah. Maksudnya konteks zaman tu, perjalanan yang terpaksa merentas padang pasir. Jadi kalau seorang-seorang tu mungkin bahaya. Bukan kata mungkin, pasti, kerana bimbang akan dirompak oleh perompak jalanan, lanun-lanun padang pasir. Itu belum lagi serigala, belum lagi muncul dengan binatang-binatang buas yang lain. Kalau dia terjatuh sakit, tak ada air di tengah-tengah padang pasir,
benda tu bahaya. Jadi sebab itu ulama moden hari ini mengatakan hadis ini perlu difahami dengan konteks zaman. Kalau hari ini perjalanan kita tu selamat, pergilah musafir seorang diri tak apa. Tapi kalau perjalanan itu perjalanan yang kita sendiri tak apa nak percaya, tak apa nak yakin, disyariatkan untuk membawa teman. Supaya teman tu boleh bantu kita dalam keadaan susah. Okey. Kemudian hadis ni ayat Quran ni juga, cerita ni juga membuktikan kepada kita betapa Nabi Musa alaihi salam cintakan kepada ilmu dan tawaduk. Apabila dia tahu ada orang yang lebih pandai daripada dia dalam sesuatu masalah, dalam sesuatu isu, dia rela untuk rendahkan diri dia pergi belajar walaupun terpaksa untuk bermusafir jauh. Ini benda yang perlu dijadikan sebagai panduan oleh penuntut-penuntut ilmu di zaman ni. Kadang-kadang kita tengok penuntut ilmu di zaman ni budak-budak manja terlebih. Susah sikit pun tak nak. Sedangkan ulama-ulama zaman dulu, mereka rihlah fi talabil hadis, mereka bermusafir, berkelana nak cari sebuah hadis. Seperti mana kata Sa'id bin Musayyib, inna la asiru masirata yaumin wa lailah li ajli al haditsil wahid. Aku sanggup untuk bermusafir jauh, satu hari satu malam, hanya semata-mata nak dengar satu hadis. Kadang-kadang nak beli kitab untuk mengaji, berkira PDF ada tak? Photostat boleh tak Ustaz? Dia tak tahu sebenarnya kitab-kitab ni ada hak cipta dah. Tapi kalau minum minuman yang mahal-mahal, dia boleh buat pula. Sebab kadang-kadang saya pun heran tengok budak-budak duk minum kopi-kopi mahal ni. Kita pun kadang-kadang nak minum, kira-kira juga duit. Tapi tengok pergi-pergi, ada juga student. Pergi-pergi ada juga student. Banyak duit dia pun. Kan? Nak minum kopi mahal, secawan RM15. Tapi nak beli buku, kadang-kadang berkira. Kadang-kadang handphone dia lagi canggih daripada kita. Kan? Handphone dia tangkap, snap hari ni, esok punya gambar pun keluar. Nak cerita hebat sangat tu. Dia punya teknologi tu. Ambil kisah ni sebagai pengajaran. Surah Kahfi Nabi suruh baca setiap minggu. Nak bagi tahu ke orang mukmin. Nabi Musa Allah Ta'ala suruh belajar, dia pergi. Dia tak kata, ya Allah, aku ni Nabi dah ada umat dah, takkan nak kena turun balik. Kan? Jadi itu sebagai satu peringatan. Dan menuntut ilmu, tuan-tuan, kena sabar. Tak boleh orang yang menuntut ilmu kalau dia tak sabar. Pengalaman menuntut ilmu adalah pengalaman yang berat. Tetapi setelah kita melaluinya, kita akan rasa ia adalah satu nikmat yang besar. Kerana bukan semua orang Allah Ta'ala takdirkan untuk jadi penuntut ilmu, terutamanya penuntut ilmu agama. Kan semua orang dapat. Allah Ta'ala bagi gerakkan seseorang untuk berada dalam bidang syariah, dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir. Kurnia yang besar. Tambah pula ada beasiswa. Ni budak-budak Kuib ni ada beasiswa semua. Setiap bulan masuk RM300 duit poket. Zaman saya belajar dulu, jenuh nak cari beasiswa, orang tak nak bagi. Sekarang kita bagi. Baru pagi tadi sampai 2 kerusi beasiswa master, ada orang sponsor. Persendirian, dia kata, Rora you tolong cari 2 orang, saya nak sponsor. Duit dah masuk dah, calon tak ada lagi. Kita pula melilau cari, nak buat master tak? Ada orang nak sponsor. Nak buat master tak? Ada orang nak sponsor. Zaman dulu kita cari, tak ada orang nak sponsor pun. Maka zaman sudah berubah. Pengajian ilmu itu mudah untuk didapat, cuma kena sabar. Ruang tu ada, tapi kena sabar. Kena tahan. Dia kata, nak mari Perlis ni jauh, dia kata. Kita ada 450 seat beasiswa, Maib sponsor.
untuk pelajar-pelajar yang nak belajar agama ni. Setiap tahun KUIP ada 450 seat untuk undergrad, untuk pelajar, orang kata apa, pelajar bukan pasca, dipanggil pra siswazah. Maksudnya pelajar fresh daripada sekolah masuk, ada 450 seat. 150 untuk pelajar antarabangsa, 300 untuk pelajar tempatan. Tahun lepas tak penuh. Tak penuh. Dengan yuran percuma, penginapan ditanggung, RM300 duit bulan. Apa lagi nak? Tinggal belajar je. Tak naklah ustaz, jauh. Tuan-tuan, asatizah kita ni kadang-kadang mengaji lagi jauh. Ustaz Wafa belakang sana, sampai Madinah dia belajar. Saya Jordan. Pergi Jordan, urus sendiri. Sampai-sampai ke airport, tak ada siapa ambil. Zaman tu mana ada WhatsApp. Berhubung dengan senior dekat Jordan melalui email. Kalau dia tipu, tipulah. Bawa lah duit RM2,000 dalam poket. Orang kampung bagi sikit, mak ayah bekalkan sikit. Saya nak orang kampung. Mak ayah tanya, kamu ni betul ke nak pergi? Ingat sikit, kita bukan orang senang. InsyaAllah. InsyaAllah duit zakat ada. Sampai dekat airport Jordan, tuan-tuan, waktu subuh, tak ada orang tunggu. Kami 4 orang. Cakap Arab pun lintang bukang lagi zaman tu. Keluar dekat airport, tak ada orang. Kita ni dah kena tipu tak? Ada seorang kata, cakap tak tengok orang. Takkan dia nak tipu? Aku kenal dia ni. Kami tunggu lama. Rupanya senior datang lambat sebab dia orang daripada Muqtah tu nak sampai ke airport 2 jam. Jadi dia orang lambat sikit. So kami tunggu. Tawakal lah. Ini kalau betul-betul tak datang ni, mau jadi Bangla kita kat sini. Kan? Saya cerita ni bukan nak angkat diri, tak. Nak bagi tahu kesusahan, kepayahan yang perlu dilalui oleh penuntut ilmu. Kena sabar dalam menuntut ilmu, kena sabar untuk mendapatkan ilmu, kena sabar dengan kerenah guru. Kan? Kadang-kadang guru ni ada kerenah sikit. Kena sabarlah. Tapi kalau dah teruk sangat, kenalah report juga pada pengurusan, kan? Tapi nak kata kalau sikit-sikit tu, sabar je lah. Saya pernah dulu, zaman saya belajar dulu, pensyarah ni, ada seorang pensyarah kami, dekat Universiti Muqtah tu, dia masuk bertanding pilihan raya. Semester sebelum saya daftar dengan dia, dia masuk pilihan raya. Tak macam mana Jordan ni punya sistem, masuk pilihan raya ni mungkin tak perlu letak jawatan. Dia masuk bertanding, kalah. Jadi bila kalah, semester berikutnya saya ambil dengan dia. Dia bad mood sebab kalah. Jadi dia buat perangai. Dia kata jawapan mesti sebiji dalam kitab. Definisi semua sebiji. Siapa tambah satu perkataan, potong markah. Bukan tak dapat markah, potong markah. Jadi kami pun hafal definisi setiap perkataan tu. Nak jawab periksa, kertas dia bawa biasanya, dia akan koyak kan. Kertas A4 tu dia berlipat. Bukan A4, dia apa? Bila lipat jadi A4. Saya pun tak tahulah, A3 ke apa ke. So dia koyak, ada banyak. Dia koyak. Dia kata satu helai sudah memadai. Siapa jawab lebih, itu jawapan yang salah, dia kata. Jadi dia nak bagi kertas tu pada seorang budak. Budak ni baru nak bangun. Kan kursi ada meja kan, lambat sikit nak bangun. Dia tengok lambat, dia lepaskan kertas, bertabur dalam kelas. Kami kutip balik satu-satu. Tu zaman tu mengaji. Saya ingat pensyarah kat Malaysia ni tak adalah sampai perangai macam tu. Kan? Tapi alhamdulillah, kami dapat manfaat sebab belajar dengan dia nizamul hukum, sistem politik dalam Islam. Dan alhamdulillah, buku dia bermanfaat. Cuma dia ada buat perangai sikit sebab kalah pilihan raya. Cuma biasalah orang kalah pilihan raya ni kadang-kadang tak stabil sikit kan. Tapi lepas tu dia okey. Kesabaran dalam menuntut ilmu dilalui oleh semua penuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kisah ini memberikan kita sedikit semangat untuk terus menjadi penuntut ilmu.
Walaupun umur kita dah lanjut, tapi menuntut ilmu tidak terhenti sehinggalah kita meninggalkan dunia ini, insya-Allah. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang daripada mandi saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih atas jemputan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.